wabarakatuh. Bab solat berjemaah. Hadis ke-84. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yurfa'u bihi darajah. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'alal makarih wa kathratul khuta' ilal masajid wa intizarus salah ba'da salah fadhalikumur ribat. Rawahu Muslim. Bab fadlul isbaghil wudu' 'alal makarih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendakkah aku kabarkan kepada kamu satu amalan yang dengan sebab amalan itu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa dan Allah meninggikan darjat? Para sahabat menjawab, silakan ya Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyempurnakan wuduk semasa kepayahan, membanyakkan langkah ke masjid serta menunggu solat selepas satu solat, itulah dia ribat yang hakiki. Hadis Muslim. Keterangan, makna yang masyhur bagi ribat ialah berkubu di sempadan negara Islam untuk menjaga keselamatan sempadan negara daripada musuh. Perbuatan ini ialah satu amalan yang agung dalam Islam. Dalam hadis ini, alasan besar Nabi SAW memberitahu amal-amal tersebut sebagai ribat, berkubu, ialah kerana sebagaimana perbuatan berkubu itu untuk memelihara sempadan negara dari serangan musuh, demikian juga dengan amal-amalan tersebut kita dapat memelihara diri daripada serangan syaitan dan hawa nafsu. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi SAW. Hadis di bawah tajuk solat, itu solat berjemaah. Hadis ke-84. Hadis ni diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang biasa kita sebut, nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dah biasa kita cerita dah. Tak tahu nak cerita apa dah Abu Hurairah. Habis dah cerita dia. Berpuluh-puluh dah cerita. Salah satu juga yang menarik Abu Hurairah, saya dah cerita belum tak ingat. Kalau dah cerita keulangan balik. Abu Hurairah ni, dia ni satu kita sebut dia paling banyak riwayat hadis. Dia dah berumur, baru masuk Islam. Tapi dia ni ada satu kelemahan, dia lemah ingatan. Dia ada satu kelemahan, dia lemah ingatan. Dia baca-baca, hafal hadis Nabi tak ingat. Susah nak ingat. Jadi tapi dia ni jenis kuat nak beramal. Jadi dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu padanya, wahai Rasulullah, aku ni banyak hadis-hadis yang aku cuba hafal, nak fahamkan, tapi payah nak ingat, kata. Jadi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingat-ingat lupa kisah tu, tapi silapnya betul lah Abu Hurairah betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ambil selendang, dia pakai yang atas tu ridak tu, bawah izar ridak, dia bukakan selendang. Kemudian Nabi SAW dia membacakan sesuatu pada selendang tu. Kemudian dia ambil, dia tekupkan ke dada Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah dia kata, selepas Nabi SAW ambil selendang tu, lekatkan pada dada Abu Hurairah, dia kata, selepas itu hadis-hadis Nabi SAW yang aku hafal memang tak lupa ingat terus. Itu yang kita dapat, yang Abu Hurairah ni dia perawi paling banyak, 5,000 lebih dia riwayatkan oleh Nabi, yang meriwayatkan hadis Nabi SAW. Jadi berdasarkan kepada kisah itu, kita boleh ambil spirit lah tuan-tuan. Kalau ada anak-anak mana yang payah nak ngapal, nak ingat, cucu ke, diri sendiri ke tak ingat, ambil salah satu kaedah bagaimana nak supaya ingatan kita ni kuat. Ambil kain, selendang ke apa bentuk kain, bacakan doa. Tapi doa tu
dalam hadis-hadis dia tak sebut apa yang Nabi baca secara khusus, tapi kaedahnya begitu. Ambil satu kain, dibacakan, kita bacalah doa penerang hati, macam-macam doa lah, surah Alam Nashrah lah, Rabbi syrah li sadri, baca doa-doa tu, kemudian lekatkan ke dada. Jadi insya-Allah dengan amalan sedemikian bolehlah. Moga-moga kuat ingatan anak-anak cucu kita. Okey, dalam hadis ni Abu Hurairah dia menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala adulukum ala ma yamhullahu bil khataya. Wahai para sahabat, Nabi kata, hendakkah aku tunjuk, aku ajarkan kepada kamu amalan-amalan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala buat dua perkara. Allah Taala bagi dua perkara. Kata Nabi yang pertama ialah yamhullahu bil khataya. Amalan tersebut yang pertama, Allah akan hapuskan dosa-dosa. Dalam sini Allah, Nabi sebut yamhu. Yamhu ni padam. Dia kalau kita buat dosa, kita dosa dengan orang, kalau kita buat salah dengan orang kata tengok salah ni apa, kalau niat diampunkan. Ampun maksudnya kita buat salah, diampunkan kesalahan itu kan. Buat salah, diampunkan kesalahan. Itu perkataan ampun. Dalam hadis ini disebut yamhullahu bil khataya. Dia bukan ampun, Allah Ta'ala padam. Padam ni dia tak perlu nak tengok betul ke, tak perlu nak tengok salah tu jenis apa. Kalau orang buat salah dosa, mencuri, merompak, maka dia akan tengok kamu ni merompak gini, kamu ni mencuri gini, benda-benda salah kan. Dia akan teris satu. Itu nak ke arah diampunkan dosa. Tapi kalau yamhu ni dia padam. Maksudnya ada salah padam tu, tak payah tengok. Padam. Tak perlu nak tahu salah apa, tapi Allah Ta'ala padam terus kan. Orang kata tak perlu bincang lah, apa jenis salah tak payah bincang, padam aja. Tu level padam kan. Yang pertama, Allah Ta'ala padamkan kesalahan itu. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yarfa'u bihi darajah. Dah dipadamkan, tak tahu pun, maksudnya kesalahan tu tak nak tahu, tak nak diberitahu, tak nak bincang, padam terus. Dan yang kedua, Allah yarfa'u bihi darajat, Allah Ta'ala angkat darajat. Dua benda yang Allah Ta'ala buat kepada amalan-amalan yang dilakukan ini. Apa dia itu? Qalu bala ya Rasulullah. Kata sahabat, wahai Rasulullah, ya ceritakanlah kepada kami apakah itu amalan dia. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu'i ala makarih. Pertama, kita menyempurnakan wuduk semasa dalam waktu yang susah. Maksudnya kita ambil wuduk ni kadang-kadang kita malas ambil wuduk. Ambil sekali je, ambil sempurna tu yang paling baik. Benda-benda sunat dia kita buat 3 kali, dengan doa dia kita buat, ada adab dia kita ikut, dalam keadaan payah, dalam keadaan senang, musim sejuk. Kalau negara Arab ni biasa dia musim sejuk lah. Kalau kita kat rumah ni kan tak ada orang, nak ambil wuduk malas sekali je, basuh pun lebih kurang. Itu juga jadi payah lah tu kan. Jadi maksudnya setiap kali kita ambil wuduk kita sempurnakan. Tak ada kalau kadang-kadang bila kat masjid, kat surau ambil wuduk, jaga pelan-pelan, elok, siap doa, siap kuatlah bunyi kanan kiri boleh dengar doa kan. Cover bagi cantik kan, dekat surau kat masjid, tapi kat rumah lebih gitu kan. Itu namakan makari. Maksudnya waktu payah. Kalau negara Arab tu musim sejuk, payahlah. Tapi kita kalau kat rumah dekat sini, biar kita sama standard cara kita ambil wuduk tu yang sempurna, yang terbaik. Itu yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid. Yang kedua, kita membanyakkan langkah ke masjid. Ini pun banyak kali dah kita cakap, macam manalah kita naik motor, naik kereta ke masjid, nak banyakkan langkah kan. Ni kena bertolak lah lepas ni, tolak kereta, tolak motor, tolak basikal. Tapi dalam hadis memang sebut, maksudnya kalau yang terbaik kita pergi yang dekat-dekat lah, kau jauh tak larat berpuluh kan. Bila kita langkah tu, kita memang kena kecilkan langkah tu biar kita banyak dapat langkah. Bila kita banyak langkah kita tu, lagi banyak dekat situ nilaian ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. So banyaknya langkah ke masjid tu yang kedua. Okey. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa intizarus salati ba'da salah. Yang ketiga kata Nabi ialah kita menunggu selepas waktu solat untuk satu solat yang seterusnya.
Ni berat dah ni. Lepas subuh nak tunggu zuhur tak larat tuan-tuan. Kalau maghrib isya boleh lah, ada kuliah maghrib kan. Ni maksudnya ada kelebihan, boleh menunggu waktu solat ke waktu solat yang seterusnya. So 3 amalan yang Nabi sebut. Wuduk sempurnakan, yang kedua langkah kita masuk ke masjid tu, nak pergi masjid surau banyakkan langkah tu, jangan langkah besar-besar, langkah kecil-kecil. Kemudian yang ketiga, tunggu lepas solat, tunggu waktu solat yang seterusnya, terutama kita maghrib insya-Allah dengan kuliah kan. So 3 amalan ni kata Nabi SAW, buat 3 dapat 2 yang Allah Taala bagi. 1, dihapuskan, padam dosa, darjat kita diangkat. Dan Nabi sebut ujung hadis ni, fadzalikumur ribat. Nabi kata inilah yang disebutkan sebagai ar-ribat. Ar-ribat ni apa dia? Ar-ribat ni ialah berkubu. Maksudnya kita ni banyaklah Allah Ta'ala uji dengan nafsunya, dengan syaitannya, dengan sifat mazmumahnya ada pada kita. Bagaimana kita nak membina kubu pada diri kita ni supaya kita ni jadi boleh bertahan kan, boleh kita ni kuat nak bertahan. Jadi nak pastikan kita ni boleh maintain dengan amalan, dengan benda-benda baik yang kita lakukan. Cara kita nak bina benteng kubu diri kita ni, 3 amalan kita ni kita amalkan. Amalkan 3 amalan ni, insya-Allah bila kita sempurnakan wuduk tu setiap kali kita ambil dengan airnya sampai sempurna, dia ada memberi kesan. Yang mana kalau orang kadang orang tak perasan, dia basuh sekali je, bila basuh 3 kali tu lagi banyak air dia gunakan, ada keberkatannya, ada kebaikannya, dan ada dosa-dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala gugurkan. Begitu juga bila banyaknya kita langkah ke masjid tu, setiap langkah tu lagi banyak pahala diangkat, dosa dibuang. Kemudian begitu juga yang ketiga, tunggu antara satu waktu, setiap detik dan saat kita berada dalam masjid tu ada nilaian yang tinggi yang Allah berikan. Jadi semua benda ini fazalikumur ribat, inilah dia kubu yang kita bina untuk kehidupan kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, kita amal 3 perkara dapat 2 ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fahami amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.